Dalam video kali ini kita akan cuba bincang dan fahamkan bab yang ke-9, kimia industri. Jadi dalam bahagian yang pertama untuk kimia industri ni, dia ada alloy. Kamu boleh buka muka surat 184 dia. Muka surat 184. Ada alloy. Alloy ni adalah campuran beberapa jenis bahan logam, dan bukan logam ikut peratusan tertentu. Jadi bila sebut tentang alloy, kamu kena bayangkan dia adalah campuran beberapa jenis logam dengan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Dia ada campuran, dia bukan logam tulen. Jadi dia tak boleh guna logam tulen. Ada sebab kenapa dia tak guna logam tulen. Jadi antara sebab yang ada dalam buku teks ni yang kamu perlu faham, logam tulen ni dia lembut, dia mudah terhakis. Jadi dengan adanya kita buat alloy ni, pembentukan alloy ni ataupun dipanggil sebagai pengalloyan ni, dia akan baiki sifat logam tulen. Okey, sifat logam tulen. Jadi logam tulen tu dia lagi kukuh dan lagi baguslah untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya kat dalam buku surat 184 tu kamu nampak ada keris, ada peralatan dapur, ada duit shilling. Jadi dia gunakan alloy ni, campuran beberapa jenis logam dan bukan logam ikut peratusan tertentu supaya nanti dia dapat digunakan dalam kehidupan seharian dan dia tidak mudah rosak. Jadi atom logam tulen dia tersusun, teratur dan berlapis-lapis. Jadi kalau kamu nampak kat sini ni lah, kat tepi ni kan, atom logam tulen dia tersusun, teratur, berlapis-lapis. Kemudian dia menyebabkan keadaan dia mudah gelongsor apabila kena daya. Jadi kalau kamu nampak kat sini, apabila dia kenakan daya terhadap logam ni maksudnya dia mempunyai atom yang sama lah. Okay, mempunyai unsur yang sama. Dia tak ada berbeza. Dia sebab dia logam tulen, semua sama. Jadi apabila daya dikenakan, dia mengelongsor. Jadi apabila dia mengelongsor, bentuk dia akan berubah. Apabila bentuk dia berubah, dia tak kekal pada bentuk asal dia. Contoh kalau kita pegang duit shilling kan. Kita pegang duit shilling tu kita kenakan daya terhadap duit shilling tu, tak jadi apa-apa duit shilling tu. Tapi kalau duit shilling tu dia logam tulen, apabila kita kenakan daya pada duit shilling tu, kemungkinan dia akan bengkok. Okey, duit shilling tu bengkok. Ni yang mudahnya lah cikgu terang kat kamu. Cikgu tak cerita lah tentang orang tu kuat ke kan, tenaga dia hebat ke, daya yang dikenakan tu kuat ke, itu lain lah. Tapi dalam keadaan biasa ni, cikgu kalau pegang duit shilling tu pun kita susah nak bengkokkan dia. Sebab apa? Sebab dia dah bukan logam tulen. Jadi alloy ni lebih daripada satu unsur logam atau bukan logam. Dia akan sukar untuk gelongsor. Jadi dengan menggunakan lebih daripada satu unsur logam ni, jadi dia akan ada atom dengan saiz-saiz yang berlainan. Okey, dalam satu alloy tu dia ada 2 jenis atau 3 jenis logam, ataupun dia ada campuran-campuran dengan bukan logam, menyebabkan atom tu dia saiz yang berlainan. Bila dia atom saiz yang berlainan, pastinya dia akan sukar untuk gelongsor. Dan ini akan menyebabkan alloy akan lebih kuat. Kuat terhadap daya lah. Bukan maksudnya tak berubah langsung. Kalau kamu ketuk duit shilling tu dengan hammer kan, dengan tukul, bengkok jugalah duit shilling tu. Tapi dalam keadaan biasa, dengan tenaga upaya kita manusia ni, dia akan kuat, dia akan tahan. Sebab apa? Dia tak gelongsor. Jadi kita ada atom dengan logam yang tulen, ni atom dengan unsur asing. Jadi alloy ni adalah hasil campuran antara logam tulen dengan logam asing, dengan atom asing. Jadi dia akan sukar untuk gelongsor. Dia akan sukar untuk diubah bentuk dia, keadaan dia. Jadi bolehlah digunakan untuk kehidupan seharian. Contohnya kita nak buat pedang ke kan, kita nak buat
pisau ke, kita nak buat apa lagi, pagar ke, kita guna alloy punya teknologi ni, ataupun kereta. Itu antara contohnya lah. Okey, jenis-jenis alloy. Kita ada keluli. Jadi komposisi yang ni dalam muka surat 184 lagi ya. Ni kamu boleh baca lah kat situ kan, lagi mudah. Saya cikgu rasa kalau buat dalam bentuk jadual. Tapi tak apalah, cikgu pergi satu persatu. Keluli komposisi dia ada besi, karbon, ada peratusan dia tu. Sifat dia keras dan kuat, kegunaan dia untuk bina bangunan. Sebagai contoh, menara berkembar Petronas, Twin Tower Petronas kan, ataupun digunakan dalam jambatan. Kemudian buat badan kenderaan. Okey, badan kenderaan, landasan kereta api. Seterusnya kita ada pewter, komposisi dia timah, kuprum, antimoni. Sifat dia permukaan berkilau, tahan hakisan. Jadi sebabkan dia punya ciri permukaan berkilau ni, maka sesuailah dia gunakan untuk barang perhiasan. Sebab apa? Dengan ada kilauan, kita nampak dia shining, kita seronok tengoklah, nampak dia seolah-olah macam mahal, berkualiti tinggi. Dan kalau tetamu datang kan, tetamu teruja tengok, kalau kena cahaya matahari, pantulan cahaya matahari itu masuk ke dalam mata kan, nampak mahal. Jadi dia gunakan untuk barang perhiasan, pewter ni. Kemudian gangsa. Gangsa, komposisi dia kuprum, timah. Sifat dia keras, tahan hakisan, warna dia menarik. Digunakan untuk buat tugu. Tugu kemerdekaan tu gangsa lah. Kalau tak salah cikgu lah, salah minta maaf lah. Boleh tulis kat ruangan komen tu, mungkin kamu tahu ke kan. Tugu tu dibuat daripada gangsa ke, daripada besi ke. Kemudian ukiran logam. Jadi kalau ada ukiran-ukiran pada logam tu, boleh digunakan daripada gangsa lah. Gangsa. Contohnya macam patung-patung kan. Kat Malaysia ni dia kurang sikit lah kita nak buat patung-patung daripada gangsa ni, sebab majoritinya Muslim kan. Dia agak tak bagus untuk dibuat patung-patung tu. Okey, statu. Kalau macam dekat overseas, selalunya dia ada sculpture, tak salah cikgu. Dia orang memang gunakan gangsa. Kemudian ada duit shilling, pingat digunakan gangsa. Pingat gangsa kan. Seterusnya kita ada loyang. Komposisi dia kuprum, zinc. Sifat dia kuat, permukaan dia berkilat, mudah tempah, warna dia keemasan. Jadi digunakan untuk buat kunci, tombol pintu, alat muzik, trompet. Trompet tu warna kuning kan. Keemasan. Kemudian kita ada duralumin. Komposisi dia adalah aluminium, kuprum, magnesium, mangan. Sifat dia ringan, kuat, tahan kakisan. Digunakan dalam badan pesawat, kapal terbang. Kemudian ada beberapa jenis ni yang kamu kena tahu. Yang ni ada dalam muka surat surat 188 yang dipanggil sebagai alloy superconductor. Konduktor tu dia boleh mengalirkan arus elektrik lah. Okey. Mengalirkan arus elektrik. Jadi kita baca sikit lah apa maksud alloy superconductor. Pada suhu rendah, unsur logam bukan logam, sifat dia superconductor. Superconductor ni bahan yang alirkan elektrik kecekapan tinggi tanpa rintangan. Maksudnya dia bagus untuk alirkan elektrik. Jadi pengaliran elektrik itu dia tidak ada rintangan yang banyak. Ini fizik lah. Okay? Rintangan yang banyak, dia senang nak mengalir dan dia akan memudahkan penghantaran elektrik lebih efisien. Menyebabkan ini antaranya upaya dia untuk tolak medan magnet. Jadi kamu boleh tengok dekat muka surat 188 tu, dia ada tulis kat situ. Alloy superconductor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi. Okay? Landasan kereta api berkuasa tinggi, supaya kereta api dapat bergerak secara terapung. Okey, dan dapat mengelakkan geseran
antara landasan dan badan kereta api. Jadi bila tidak ada geseran dengan landasan antara badan kereta api itu, dia boleh sangat-sangat cepat. Sekarang ni dia hanya perlu mengatasi udara sahaja yang boleh menyebabkan kereta api ni bergerak sangat-sangat laju. Jadi antara teknologi bahan yang digunakan ni adalah alloy superconductor. Hebat lah ya. Tak ada lagi kat Malaysia, tak ada lagi lah. Yang ni ada kereta api maglev. Kereta api maglev. Seterusnya kita ada niobium titanium. Okey, niobium titanium. Dia ni alloy superconductor juga. Ni ada dekat muka surat 188 ni. Digunakan untuk mesin pengimejan resonant magnetic MRI. Yang ni dalam perubatan lah. Okay, dalam perubatan. Jadi dia nak tengok apa yang tak kena dalam tubuh badan ni. Takkan dia nak pergi bedah kepala kan? Takkan dia nak pergi buka kepala, buka badan. Buka macam mana? Operate lah. Guna pisau tu belah. Tengok apa yang tak kena dekat dalam badan. Tak ada lah macam tu kan. Jadi dia gunalah teknologi yang ada ni supaya dia boleh going through everything. Boleh tengok apa yang ada dekat dalam badan manusia tu, apa yang ada dekat otak dia ke, dekat badan dia ke, yang tak kena, yang menyebabkan orang tu sakit. Jadi dia ada guna niobium titanium. Titanium. Seterusnya kita ada kaca dan seramik. Kaca dan seramik ni muka surat 189. Kaca ni mula digunakan 5,000 tahun sebelum Masihi. Pastinya lah. Okay? Kaca-kaca ni kan. Rumah kita pastinya ada kaca. Kan? Tingkap kita kaca. Di kaca dibuat daripada silika. Silika ni adalah sebatian yang mengandungi silikon dioksida. Dia wujud secara semula jadi di pasir. Pasir itu dia adalah silika semula jadilah. Dia mengandungi silikon dioksida. Silika tulen lebur pada 1500 darjah Celsius yang akan membentuk kaca. Okay. Jadi kita ada jenis kaca pula. Jadi jenis kaca contohnya kita ada kaca silika telakur. Yang ni ada dekat muka surat 189. Okey, kaca silika telakur, kaca soda kapur. Yang ni contohnya dibuat dalam kaca mentol lah. Kemudian kaca beroksilikat. Kemudian ada kaca plumbum. Dalam bab ni banyak sikit kamu nak kena ingat. Cikgu pun tak tahulah macam mana nak tolong kamu nak bagi ingat ya. Cikgu pun kalau kamu tanya cikgu tak kamu nak ingat. Pewter ni berapa timah, berapa kuprum, antimoni, gangsa ni berapa kuprum, berapa timah, tak ingat cikgu. Tambah-tambah cikgu pula tak ambil exam kan. Bila cikgu tak ambil exam ni, cikgu tak upayalah nak paksakan diri untuk hafal semua ni. Tapi kalau cikgu zaman belajar dulu, memang cikgu akan ingat lah. Hafal lah berapa persen ni. Dah kerja ni kan, dapat gaji bulan-bulan ni, tak adalah upaya sangat nak usaha sampai nak kena ingat persen-persen dia tu. Jadi kamu boleh cuba usahakan lah dengan cara mudah macam mana nak ingat. Kita ada jenis kaca silika telakur. Komposisi dia ada silika. Ciri dia tahan haba, lengai bahan kimia. Komposisi silika, kalsium karbonat, natrium karbonat. Ciri dia takat lebur rendah, mudah bentuk. Dia ada pada kaca mentol. Kaca borosilikat. Komposisi dia silika, boron oksida, natrium oksida, aluminium oksida. Ciri dia tahan haba yang tinggi, tahan bahan kimia. Seterusnya adalah kaca ni. Kaca borosilikat ni digunakan untuk buat radas makmal. Jadi kalau kamu tengok yang ada dekat makmal tu, dia punya jenis kaca dia kaca borosilikat. Kemudian kaca plumbum. Ni prisma kaca. Komposisi dia silika, plumbum 2 oksida, natrium oksida. Ciri dia takat lebur rendah, indeks biasan tinggi. Jadi ini adalah kaca, bahagian pada kaca. Kemudian kita akan masuk pada seramik. Jadi seramik ni kamu boleh buka surat 190. Okay. Ada gambar tu kan, pinggan mangkuk seramik.
Jadi seramik ni bahan bukan logam, terbentuk daripada tindakan tinggi, tindakan haba yang tinggi. Seramik dibuat daripada tanah liat. Dibuat daripada tanah liat. Daripada tanah tu buat seramik, buat pinggan mangkuk seramik. Tanah liat, komponen ada aluminium silikat. Jadi tanah liat tu dia ada komponen yang dipanggil sebagai aluminium silikat. Jadi seramik ni dia tahan haba suhu yang tinggi. Sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia dan dia tidak berkarat lah. Pinggan mangkuk kamu karat ke? Memang tak karat kan? Dia penebat haba elektrik yang baik. Apa maksud penebat haba? Haba tu dapat ditahan lah, ataupun elektrik tu tidak dapat dialirkan di pinggan mangkuk tu. Okey, tapi bukanlah dia tak serap haba langsung, dia serap juga haba. Kalau kita pegang pinggan mangkuk pun dia masih lagi panas kan. Okey, dia tak boleh lawan kayu lah. Kayu tu dia penebat haba yang lagi bagus. Kamu kena bezakan yang penebat dan konduktor. Jadi contohnya pembuatan dalam apa? Untuk pinggan mangkuk, jubin seramik, pasu bunga, gigi palsu pun dibuat daripada seramik. Seterusnya kita ada polimer. Polimer ni kamu boleh buka muka surat 192. Jadi apa maksud polimer ni? Polimer ni adalah molekul besar yang bentuk rantai. Molekul besar bentuk rantai hasil gabungan daripada unit molekul yang kecil. Jadi kalau kamu nampak kat sini, yang warna hijau ni, dia gabung dengan satu lagi hijau, gabung dengan satu lagi hijau, gabung satu lagi, sehinggalah dia menjadi molekul yang besar. Gabung, bentuk rantai. Iaitu hasil daripada gabungan unit molekul kecil. Molekul kecil yang kamu nampak yang warna hijau tu, dia unit kecil tu kita panggil sebagai monomer. Monomer. Polimer ni ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis semula jadi. Yang kedua adalah jenis sintetik. Kita boleh panggil dia lah polimer semula jadi, polimer sintetik. Contoh polimer semula jadi, kita ada kanji, protein, getah asli. Kanji ni selalu ada pada mana? Ada pada beras yang kita makan. Beras pula, nasi yang kita makan tu, dia ada kanji. Jadi nasi itu adalah polimer lah. Dia adalah rantaian-rantaian. Unit ringkas dia, unit kecil dia, monomer dia adalah glukosa. Dia gula. Nasi itu gula. Sebab itu tak boleh makan nasi terlalu banyak sebab dia gula. Nasi itu gula ya, iaitu glukosa. Kanji. Kemudian protein. Protein ni ada pada mana? Ada pada daging-daging kan. Ada pada ikan, ada pada ayam. Dia ada protein. Seterusnya getah asli. Getah asli ni yang daripada pokok getah lah, yang ditoreh pada batang dia tu, kemudian dia akan menghasilkan getah. Getah tu ditadah pada mangkuk yang kita nampak warna putih itu. Jadi itu adalah getah. Seterusnya adalah jenis sintetik. Jenis sintetik ada polietina, polistrina, perspek, getah sintetik. Kita tengok contohnya sini, monomer. Contohnya kita ada kanji. Kanji monomer dia apa? Glukosa. Ini hasil teruslah. Kanji monomer dia adalah glukosa. Glukosa ni untuk tenaga. Tenaga ni penting untuk kita jalankan aktiviti harian kita. Apa maksud aktiviti harian? Sekarang ni kamu nak dengar apa yang cikgu cakap ni. Ni aktiviti harian lah, pendengaran. Kita nak mendengar. Kamu nak lihat dalam kamu punya handset tu ke, kamu nak lihat dekat kamu punya komputer ke. Jadi dia memerlukan tenaga. Semua benda memerlukan tenaga. Kamu nak pergi toilet, nak berjalan, dia memerlukan tenaga. Jadi tenaga ni datang daripada mana? Datang daripada glukosa. Glukosa ni datang daripada mana? Daripada kanji. Daripada apa yang kita makan harian. Seterusnya kita ada protein. Protein ni monomer dia asid amino. Dia akan untuk bina sel dan tisu badan. Jadi untuk bina sel dan tisu badan, asas pembinaan bagi sel dan tisu badan ni kita guna asid amino yang asalnya daripada protein. Jadi kita makan protein ni dapat ganti balik sel-sel yang rosak. Jadi ada tempat-tempat pada badan kita ni sel dia cepat rosak. Contohnya macam kulit kita. Kemungkinan kulit kita tu dia akan
ganti kulit-kulit yang baru, ganti kulit-kulit yang baru. Contohnya tempat lain di perut kita. Perut kita tu ada hydrochloric acid. Asid hidroklorik yang kuat dia punya keasidan, menyebabkan dinding perut tu kemungkinan akan rosak cepat. Dia perlu ganti. Jadi dengan nak ganti yang rosak-rosak tu memerlukan asid amino, yang mana nak dapatkan asid amino ni perlu kita makan protein-protein yang asalnya daripada ikan, daging. Seterusnya kita ada getah asli, monomer dia isoprene, akan menghasilkan produk getah. Sarung getah tu lah kan, getah, sarung getah ya, sarung tangan tu sekarang ni terkenal lah sarung tangan kan. Seterusnya kita ada polyetina. Etina monomer dia untuk buat botol plastik, baldi, beg plastik. Polystyrene, monomer dia adalah styrene, bekas bungkus barang elektrik. Seterusnya ada perspek, metil metakrilat, krilat, cermin pesawat, tingkap kereta. Kemudian ada getah sintetik, neoprene, sarung tangan, tayar, tapak, kasut. Jadi ada dua jenis polimer semula jadi dan sintetik. Ini kamu boleh tengok dekat muka surat 193. Ada maklumat tu. Cuma beza sikit lah cara cikgu buat nota dengan apa yang buku ni ada kan. Bolehlah kamu nak ikut yang mana satu pun tak ada masalah. Seterusnya di bawah tu dia ada proses pempolimeran. Yang ni proses pempolimeran. Kamu nampak anak panah ni? Anak panah ni ke bawah kan? Jadi kita ada monomer yang hijau ni. Macam mana kita nak gabungkan antara satu monomer dengan satu monomer yang lain supaya nanti dia jadi satu molekul yang besar? Dia dipanggil sebagai proses pempolimeran. Kita nak jadikan dia polimer. Proses pempolimeran. Kemudian kalau dia dah molekul yang besar, kita nak tukar dia kepada monomer, pada molekul-molekul yang ringkas. Jadi itu proses dipanggil sebagai penyah polimeran. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah apa perbezaan antara pempolimeran dengan penyah polimeran. Pempolimeran tu kita nak gabungkan monomer dengan satu monomer yang lain supaya dia jadi molekul besar dalam bentuk rantai gabungan unit molekul kecil kan. Polimer tu maksud dia pempolimeran. Kalau nak pecahkan dia kepada monomer kecil, kita panggil penyah polimeran. Seterusnya kita ada proses. Okey. Hasil polimer, pempolimeran, cantum monomer. Ini proses lah. Cikgu dah terang tadi kan, proses. dia punya nota. Kadang-kadang memanglah kita nampak dia punya proses tu daripada bentuk gambar rajah ni. Cuma kadang-kadang dia lagi bagus sebenarnya kalau kita ada nota dalam bertulis yang kita boleh baca supaya dia dapat jadi kita punya panduan untuk kita jawab soalan kalau ada soalan struktur yang tanya tentang proses ni. Kalau pecahkan polimer, penyah polimeran. Pempolimeran penambahan. Kita pecah ikatan ganda dua. Monomer jadi sama. Okey. Jadi kita panggil sebagai pempolimeran penambahan. Jadi ada dalam muka surat 193. Jadi pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Jadi kalau nampak sini macam mana dia nak tukarkan etina kepada polyetina, dia pecahkan ganda dua, ikatan ganda dua tu. Okey, dia pecahkan ikatan ganda dua dia tu. Yang seterusnya dia jadi polyetina. Asalnya adalah etina, kan? Dia monomer dia etina. Polimer dia polyetina. Jadi itu proses pempolimeran penambahan. Ni beza sikit. Proses ni pempolimeran penambahan. Dia ada perkataan di belakang ni penambahan. Seterusnya kita ada getah asli. Getah asli ni kat atas ni lah. Tapi kamu akan belajar detail sikit tentang getah asli. Jadi kalau ada mak ayah kamu ke penuh dia getah,
Dia mungkin ini boleh bantu kamu sikit lah untuk faham apa yang berlaku sebenarnya pada getah tu. Jadi getah asli, susu getah asli dipanggil sebagai latex. Dia datang daripada pokok getah, kena menoreh getah lah, kita toreh getah tu, batang dia, kemudian dia akan keluar susu getah. Latex, molekul getah bentuk rantai diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Jadi kalau nampak ni yang warna brown ya, okay, warna brown tu, dia ada satu lapisan membran protein yang akan meliputi molekul getah. Sekali lagi ya, latex adalah molekul getah bentuk rantai. Kalau kamu nampak dalam tu, dibentuk rantai diselaputi satu lapisan membran protein. Dan membran ni ada charge negatif pada permukaan. Jadi kalau kamu nampak sini, dia ada charge negatif pada membran. Membran tu yang warna brown tu, warna coklat. Yang berwarna coklat, dan kamu nampak ada negatif tu. Negatif tu adalah charge pada getah tu. Charge pada getah tu. Charge pada getah tu pula. Charge pada membran. Lapisan membran protein tu. Kemudian molekul getah akan tolak satu sama lain. Jadi latex ni dalam keadaan cair. Sebabkan dia negatif, dia akan tolak satu sama lain lah, sebab charge dia berbeza. Kalau dia positif dengan negatif, dia akan tarik antara satu sama lain. Tapi kalau sebabkan dia negatif, dia akan tolak satu sama lain, menyebabkan dia menjauh. Struktur latex tu akan menjauh, dia dalam keadaan cair. Susu getah diproses untuk menjadi getah asli. Jadi getah asli ni ciri dia apa? Kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik, dan tidak telap udara. Ni ciri dia sajalah. Kemudian kita tengok pada tindakan asid dan tindakan alkali. Ini ada dalam muka surat muka surat 194. Cikgu tulislah untuk kamu. Surat 194. Jadi kalau kamu ada masa, kamu baca lah ya. Kan mana nak tahu kamu ada satu hari tu rajin terlebih. Bila rajin terlebih ni, macam-macam kamu nak buat. Jadi antaranya kamu bacalah buku teks tu, buku 194. Cikgu dah terang ni. Bila kamu baca, kemungkinan kamu punya kefahaman tu lagi bagus, dan dia membantu kamu untuk ingat lagi banyak maklumat-maklumat. Tindakan asid, ion hidrogen bercas positif. Jadi ion hidrogen ni dia bercas positif. Membran protein ni yang menyelaputi rantai ni, mempunyai rantai dalam tu, dia negatif. Dia positif. Jadi neutralkan charge negatif pada membran protein. Jadi sekarang ni getah-getah tu, rantai-rantai tu, molekul membran protein ni dia tanpa charge negatif. Sebab apa? Telah dineutralkan oleh tindakan asid. Jadi asid ni dia ada hidrogen. Asid ada hidrogen ya. Asid dia ada hidrogen. Hidrogen ni dia positif. Charge dia positif. Jadi dia akan cancel out yang negatif-negatif ni, menyebabkan dah keadaan dia neutral. Jadi bila keadaan neutral, getah akan berlanggar satu sama lain. Bila dia berlanggar antara satu sama lain, membran protein akan pecah. Rantai polimer getah akan keluar. Jadi rantai polimer getah ni yang dalam ni akan keluar. Rantai polimer akan keluar. Rantai polimer akan berbelit antara satu sama lain. Jadi dia akan berbelit antara satu sama lain. Dan ini akan membentuk gumpalan. Jadi tindakan bakteria juga akan hasilkan asid yang akan menyebabkan gumpalan. Jadi cikgu terang sekali lagi tindakan asid. Tindakan asid ni dia boleh masuk campurkan getah tu dengan cuka getah. Getah ni pada keadaan biasa dia,
Susu getah ni dalam keadaan cecair, dalam keadaan cair. Jadi sekarang ni kita nak tukar dalam keadaan cecair, nak jadi ke keadaan pepejal. Jadi kita boleh buat apa? Kita masukkan asid atau masukkan cuka getah. Campurkan susu getah tu dengan cuka getah. Susah cikgu nak sebut ni. Jadi cuca pula kan. Cuka getah campur dekat membran protein tu, dia charge dia negatif. Jadi sekarang ni bila kita masukkan cuka getah yang ada ion hidrogen tadi, yang dia bercas positif, dia akan neutralkan. Nampak tak yang positif ni datang daripada asid. Okey, daripada hidrogen tadi. Jadi dia akan neutralkan. Jadi bila dia neutralkan, hilanglah. Jadi bila hilang semua ni, hilang kan, hilang. Dia dah neutralkan, hilang ni, tinggallah membran yang diseliputi oleh protein ni, membran protein ni akan berlanggar antara satu sama lain. Jadi bila dia berlanggar antara satu sama lain, dia pecah. Bila pecah, rantai polimer ni akan berbelit antara satu sama lain. Jadi bila dia berbelit antara satu sama lain, dia akan bergumpal, dia akan berbentuk pepejal lah. Okey. Jadi tindakan bakteria juga boleh menghasilkan asid. Jadi bakteria ni memang kalau dia ada tindak balas, dia akan hasilkan asid. Macam mulut kamu lah. Kadang-kadang kamu tak gosok gigi kan sebelum tidur, ada makanan tertinggal di celah-celah gigi. Esok paginya kamu bangun, kamu rasa masam dekat mulut kamu. Macam mana boleh jadi masam? Tindakan bakteria pada makanan. Jadi kalau selalu kamu buat macam tu, gigi tu akan terhakis ataupun dia berlubang. Kenapa boleh terhakis? Sebab tindakan asid pada dinding gigi itu. Jadi paling bagus sekali sebelum tidur kena gosok gigi, pastikan tidak ada makanan tertinggal di antara celah-celah gigi. Itu adalah tindakan asid. Seterusnya kita pergi kepada tindakan alkali. Ion hidroksida. Hidroksida ni lain ya, bukan hidrogen tadi. Hidrogen tadi dia lain, dia asid. Hidroksida ni dia alkali. Jadi tindakan alkali ni akan meneutralkan ion hidrogen. Jadi ion hidrogen yang positif-positif tu semua dia neutral lah. Jadi dia tak akan ganggu charge yang ada pada membran protein. Jadi dia tidak akan ganggu charge yang ada pada membran protein. Sebab apa? Sebab kita dah campur ion hidroksida. Yang ion hidroksida ni dia pergi neutralkan semua ion hidrogen yang kemungkinan datang daripada mana? Datang daripada tindakan bakteria. Jadi sekarang ni ion hidrogen dah tidak ada untuk ganggu membran protein. Membran protein datang daripada mana? Yang ni, yang menyeliputi rantai polimer getah. Jadi yang meliputi rantai polimer getah. Jadi membran protein tu tak akan berlanggar antara satu sama lain lah. Sebab apa? Sebab dia dah menjauh, dia masih lagi kekal negatif. Kalau nanti dia dah hilang charge negatif dia akan berlanggar. Bila berlanggar, dia akan pecah. Membran protein akan pecah, yang menyebabkan rantai polimer getah ni dia akan bergumpal antara satu sama lain membentuk pepejal. Jadi dia akan kekal cair. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Cikgu pun tak terang macam mana lagi kalau tak faham. Seterusnya kita ada pemvulkanan getah. Ini ada tindakan alkali. Okey, gambar untuk tindakan alkali. Sekarang ni ada yang positif-positif ni, ion hidrogen. Asid yang dihasilkan kemungkinan daripada bakteria. Jadi kita masukkan ion hidroksida. Kita masukkan alkali yang menyebabkan ion hidroksida tu dia akan hilangkan charge positif ni. Dia akan pastikan membran protein yang menyeliputi rantai polimer getah tu kekal duduk dalam membran protein tu, dia kekal charge negatif. Jadi bila dia kekal charge negatif, dia akan tolak antara satu sama lain. Bila tolak satu sama lain, dia akan kekal cair. Dia tak pecah. Rantai dalam tu, rantai polimer tu dia tak pecah. Okey. Cikgu ulang lagi lah. Cikgu tak tahu, cikgu ulang banyak kali dah.
Jadi pemvulkanan getah, sifat getah asli ni dia lembut, dia tidak tahan haba, tidak sesuai untuk buat tayar getah. Jadi kalau kita buat tayar guna getah asli ni, tayar tu sekejap je lah dah rosak, dah musnah. Kita dah bawa laju ni 110 km per jam. Bawa sampai satu traffic light, kita tekan brake. Bila tekan brake saja, dia ada geseran antara tayar getah tu dengan tar, dengan jalan raya. Jadi bila ada geseran antara tayar getah tu dengan tar, menyebabkan tayar tu kemungkinan dia pecah. Sebab apa? Dia tak tahan, dia tak kuat, dia lembut. Dan geseran, kamu kena ingat, menghasilkan haba. Jadi haba tu kemungkinan kuat pada tayar getah tu, menyebabkan tayar tu pecah dan tak boleh nak dibawa lagi dah kereta tu. Jadi tak boleh guna getah asli ni. Jadi kena buat sesuatu pada getah asli menyebabkan dia tahan pada geseran, tahan kepada haba, dan dia sesuai untuk dibuat sebagai tayar. Dipanggil sebagai pemvulkanan. Akan baiki sifat getah dia jadi kuat. Okey. Apa yang dia buat dalam pemvulkanan ni, dia panaskan getah ni, getah asli ni dengan sulfur. Okey, nampak sini. Rantai polimer getah asli dia tambah dengan sulfur. Jadi bila dia tambah sulfur, sulfur ni ikatkan antara satu rantaian getah dengan satu rantaian polimer getah asli ni, yang menyebabkan dia bertambah lagi kekuatan dia. Kekuatan dia lagi bertambah sebab sulfur tu diikatkan lagi antara rantai polimer getah asli. Yang ini kita tak panggil dah getah asli, kita panggil getah tervulkan. Kita panggil getah tervulkan. Jadi apa ciri getah tervulkan? Keras dan lebih kenyal, tahan haba, tidak terlap cecair udara, penebat elektrik yang baik, tiada tindak balas asid dan alkali. Jadi kalau ada asid alkali pun, contohnya hujan kan, hujan ni kadang-kadang hujan ni dia berasid, dia kena pada tayar kamu, tak ada jadi apa-apa lah, dia tak rosak, tidak mudah teroksida di udara. Jadi dibuat tayar kenderaan, sarung tangan getah, tapak, kasut. Jadi daripada getah asli tu kita boleh buat tayar kenderaan, sarung tangan, tapak, kasut. Okey, bahagian yang terakhir kita ada teknologi terkini getah. Yang ini dalam muka surat 198. Okey. Tapi dekat muka surat, kalau kamu tengok muka surat 196 tu kan, dia ada satu tokoh sains, Charles Goodyear. Beliau telah menemui kaedah pemvulkanan getah pada tahun 1939. Mungkin syarikat Goodyear tu ambil nama dia lah kot. Cikgu tak pastilah, cikgu tak baca pula lebih. Ya, nama Goodyear kan, getah Goodyear. Jadi untuk yang teknologi terkini getah tu muka surat 198. Okey, 198. Getah ni penting lah sebab banyak pokok getah ditanam di Malaysia kan. Lembaga Getah Malaysia. Kita ada Lembaga Getah Malaysia. Lembaga Getah Malaysia ni apa yang dia buat? Penyelidikan pembangunan getah. Antaranya kita ada CMA. Saya tak pasti dah bahasa Inggeris dia apa, sebab CMA itu singkatan daripada bahasa Inggeris lah. Tapi bahasa Melayu dia adalah asfalt terubah suai getah bekuan. Okey, ada teknologi getah terbaru ni, dia dipanggil sebagai asfalt terubah suai getah bekuan. Jadi apa benda ni? Dia adalah konkrit asfalt yang dibuat daripada getah lah, teknologi dia tu kan. Jadi dia akan turap jalan raya. Jalan raya tu tahan lebih lama, tahan haba, dia akan kurang bunyi bising, dan kemudian dia akan kurangkan keretakan pada jalan raya. Jadi maksudnya jalan raya tu dia advance sikit, tak guna tar ni. Kalau kita kat Malaysia ni kebanyakan kita nampak tar kan. Tar tu datang daripada petroleum lah. Jadi proses petroleum tu. Seterusnya ada getah color. Digunakan untuk cat lukisan, seni visual. Seterusnya part landasan. Letak di antara landasan dan enjin. Dia akan kurangkan bunyi dan getaran. Kamu boleh tengok dekat muka surat 198, part landasan tu diperbuat daripada getah
diletakkan antara landasan dengan enjin kereta api untuk kurangkan bunyi dan getaran. Jadi kita dah habis pada bab 9, kimia industri.